Kita teruskan dengan pemidato seterusnya. Pemidato kelima iaitu Saudari Siti Salwa Sirin dari SMK Seri Balik Pulau, Pulau Pinang. Saudari Siti Salwa akan menyampaikan pidato yang bertajuk Membudayakan Ilmu Merancang Keuangan dalam Kehidupan Seharian. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Cantik sungguh si bunga melur, mekar indah dalam jambangan. Assalamualaikum, salam dihulur, salam sejahtera saya ucapkan. Sekalung apresiasi untuk puan pengacara majlis yang berbahagia, div-div kehormat, barisan panel hakim yang menjunjung keadilan, dan para hadirin yang dimuliakan. Salam kemesraan, salam satu Malaysia saya ucapkan. Allah berfirman, Allah mengangkat darjat orang-orang yang berilmu di antara kamu ke beberapa darjat. Oleh itu, tampilnya saya di sini adalah untuk mencanangkan sebuah wacana ilmu yang bertajuk membudayakan ilmu merancang keuangan dalam kehidupan seharian. Untuk itu, bukalah minda, lapangkan dada untuk mendengar kupasan tajuk pidato saya yang berpaksikan kepada 4 gagasan isi utama. Hadirin sekalian, gagasan isi saya yang pertama ialah mewujudkan pelan keuangan pribadi dalam kehidupan seharian mampu menjamin kebahagiaan. Analogi yang mudah, sebuah rumah yang dibina tanpa berpandukan pelan, sudah tentu rumah itu tidak akan sempurna, malah boleh mendatangkan kesan yang buruk. Begitu juga dengan kehidupan kita yang memerlukan pelan keuangan bagi menjamin kehidupan yang sempurna. Dengan adanya pelan ini, kita dapat menentukan ke mana wang yang kita miliki itu digunakan, seperti membuat belanjawan, membayar hutang, membuat simpanan, dan pelbagai perancangan masa hadapan. Melalui pelan keuangan pribadi ini juga, kita boleh menguruskan hal ehwal keuangan dengan sistematik bagi mengelakkan perbelanjaan berlebihan, hutang tidak terurus, kebangkrapan, maupun kebergantungan kepada orang lain. Sebagai contoh, Jabatan Insolvensi telah membuat perangkaan bahawa sejak tahun 2005, 10% daripada individu yang diisytiharkan muflis setiap tahun adalah golongan muda yang berumur 25 tahun. Nah, perangkaan ini jelas membuktikan bahawa tanpa pelan keuangan pribadi yang terurus, sudah pasti akan menjerat diri sendiri. Justifikasinya, pelan keuangan pribadi mampu memandu kita ke arah kehidupan yang lebih dinamik. Gagasan isi saya yang kedua ialah membudayakan ilmu menabung, pemangkin kehidupan yang sejahtera. Orang tua-tua pernah berpesan, beringat sebelum kena, berjimat sebelum habis. Betapa pesanan ini sangat menuntut kita supaya menabung atau menyimpan wang, terutamanya di dalam institusi-institusi keuangan, agar hidup lebih terjamin. Budaya menabung dapat memudahkan pembiayaan keperluan semasa dan keperluan masa depan, seperti membiayai pendidikan, membeli aset, dan lain-lain. Kekukuhan ekonomi sesebuah negara juga banyak bergantung kepada kadar simpanan wang dalam bank yang menjadi modal pinjaman yang baik oleh pihak kerajaan atau swasta tanpa perlu meminjam modal daripada negara luar. Sebagai contoh yang membanggakan, Permodalan Nasional Berhad yaitu PNB pernah berjaya mengembleng tabungan berjumlah lebih daripada ringgit Malaysia 30 bilion daripada 7 juta pelabur. Oleh itu, sebagai pelajar, wajarlah kita menyahut seruan timbalan Perdana Menteri Malaysia, yaitu Tan Sri Muhyiddin bin Yassin, yang mencadangkan agar setiap pelajar mempunyai sekurang-kurangnya 1 akaun simpanan dengan PNB. Gagasan isi saya yang ketiga ialah membudayakan ilmu melabur, pemangkin ekonomi yang kukuh. Melabur dalam skim-skim amanah saham contohnya dapat memberikan pulangan yang lumayan kepada kita kerana pelaburan kita diurus oleh pakar-pakar ekonomi yang profesional di dalam syarikat-syarikat yang mantap, teguh
dan menguntungkan seperti Public Mutual dan PNB sendiri. Memetik kata-kata Tan Sri Datuk Seri Hamad Kamal pihak benci Ottoman, iaitu jika seruan kerajaan disahut pada 1981 dan kita beristiqamah melabur ringgit Malaysia 100 sebulan, maka pada tahun 2020 hasilnya kita akan memperoleh kira-kira ringgit Malaysia 2,4 juta pada ketika itu. Jumlah itu dicongak daripada purata kadar simpanan faedah swasta, iaitu sebanyak 15% setahun. Bukankah perbezaannya cukup besar jika dibandingkan dengan simpanan sebanyak itu dalam masa 39 tahun yang hanya ringgit Malaysia 46.800 dapat dikumpulkan? Tepuk dada, tanyalah minda. Peri penting melabur sudah tidak dapat dinafikan lagi. Oleh itu, budaya melabur perlu dipupuk dalam kalangan masyarakat sejak peringkat awal lagi. Untuk itu, syabas saya ucapkan kepada PNB kerana telah mewujudkan kelab pelaburan bijak PNB di sekolah-sekolah serta menganjurkan Minggu Saham Amanah Malaysia sehingga berjaya membuka mata dan minda golongan masyarakat tentang kepentingan budaya melabur, terutamanya dalam industri unit amanah. Tegasnya, budaya melabur menjana kehidupan yang gemilang. Hadirin sekalian, gagasan isi saya yang terakhir ialah membudayakan ilmu merancang keuangan dengan polisi insurans menjamin kehidupan yang lebih bermakna. Malang tidak berbau. Justru, eloklah kita bersedia menghadapi sebarang kemungkinan yang tidak disangka seperti kemalangan, kehilangan harta benda, penyakit, malah kematian, iaitu dengan membeli polisi insurans dan skim takaful tabungan. Contohnya, tabung hilang upaya kekal, tabung perlindungan 36 penyakit kritikal dan seumpamanya. Langkah ini dapat membantu kita semasa kecemasan di samping menjadi wang simpanan. Kita wajar memastikan diri kita, keluarga dan aset yang kita miliki dilindungi sepenuhnya oleh insurans dan takaful. Janganlah pula nanti sudah terhantuk baru tengadah. Di sini jelas membuktikan bahawa merancang keuangan dengan skim perlindungan insurans mampu menjamin kehidupan yang lebih selesa. Hadirin yang setia mendengar, sebagai konklusi, sudah terang lagi bersuluh, ilmu merancang keuangan sememangnya mampu menjana kehidupan yang cemerlang lagi gemilang. Justru saya menyeru, ayuhlah, marilah kita membudayakan ilmu merancang keuangan dalam kehidupan seharian. Tegasnya di sini, kita haruslah merancang keuangan dengan bijak kerana cerdik pandai pernah berpesan, apabila kita gagal merancang, itu bermakna kita merancang untuk gagal. Renungkanlah. Jika undurnya si tikus kerana si kucing, undurnya saya kerana si loceng. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam permisi. Saudari Siti Salwa, soalan bonus ya. Ya. Pembudayaan ilmu merancang kewangan memerlukan sokongan banyak pihak ya. Pihak manakah yang anda rasa perlu memberikan sokongan ini? Terima kasih kepada Tuan Hakim atas soalan yang diajukan. Mohon budi bicara Tuan Hakim untuk ulang kembali soalan. Pembudayaan ilmu merancang kewangan memerlukan sokongan banyak pihak. Pihak manakah yang anda rasa perlu memberikan sokongan ini? Terima kasih kepada Tuan Hakim atas budi bicara. Pada pendapat saya, sebagai seorang pelajar, saya sendiri sebagai seorang pelajar, pihak yang boleh memberi keyakinan kepada saya untuk membudayakan ilmu merancang kewangan dalam kehidupan saya. Betul soalan Tuan Hakim? Ialah pertama, ibu bapa sendiri, iaitu ibu bapa merupakan tonggak utama dalam keluarga, ya, di mana ibu bapa saya contohnya telah pun memberikan kepada saya memberi perlindungan kepada saya, contohnya insurans, iaitu ibu bapa saya mencarumkan saya dalam insurans seperti Prudential, di mana insurans ini jika berlaku sebarang kesulitan kepada saya, insurans ini akan melindungi saya sepenuhnya. Tetapi jika tidak berlaku sebarang kesulitan, insurans yang wang yang dicarumkan dapat digunakan untuk tujuan lain dan berupa simpanan. Selain itu juga, pihak institusi pendidikan iaitu sekolah
banyak memberikan peranan kepada saya untuk memupuk atau membudayakan ilmu merancang kewangan dalam kehidupan seharian saya. Contohnya, guru saya sendiri iaitu guru PNB Puan Rosmawati telah memberi tunjuk ajar kepada saya bagaimana cara untuk membudayakan ilmu merancang kewangan dengan baik dan telah memberi pendedahan kepada saya institusi mana yang sesuai untuk saya simpan keuangan saya. Contohnya, guru saya memberi nasihat kepada saya agar menyimpan di PNB sendiri, iaitu dalam unit saham amanah gemilang bagi tujuan pendidikan, iaitu saya sekarang masih belajar. Sekian, itu saja jawapan daripada saya. Terima kasih.